PBT yang tidak ada cukup kewangan untuk menentukan kebersihan kepada PBT. Itu pada pandangan saya. Tapi kalau kita nak ambil kenyataan akhbar, saya ada satu kenyataan akhbar, tapi boleh tolong baca. Saya tak tahu mana baca. Webi. Bagi Webi ayat raya sikit. Macam mana? Dia baca lah. Yang highlight tu, Cik. Yang highlight tu. We know that Alam Flora's contract was not renewed because the state government wanted to save some money, but savings and improving the performance of the local councils are two different things. Yo said there was a need to improve the handling of the rubbish because some contractors had refused to pick up certain waste from residents. She said all that did not happen when Alam Flora was in charge of rubbish collection. Ini kenyataan akhbar daripada speaker Selangor, bukan saya kata. Tapi nak cakap benda-benda ni tak boleh patah oleh pakar semua ni. Dia sama-sama dia masing-masing nak suruh tu pisau apa dia panggil lah, tu cakap tu ni cakap ni. Tapi kita nak cakapnya dari segi apa yang kita kena fikirnya, apa yang boleh menguntungkan kepada kerajaan dan rakyat. Kalau kita memikirkan bahawasanya Akta Sisa Pemecah ini tidak memberi keuntungan kepada kerajaan dan rakyat, kita kena cakap kepada kerajaan jangan terima. Pasal ini merugikan rakyat dan kerajaan. Pasal apa kita nak minta kerajaan terima? Kalau kita cakap parti menguasai kerajaan itu betul, tapi kita juga parti kena memikirkan bahawasanya ini menguntungkan kerajaan atau rakyat. Kalau tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan kerajaan, merusakkan lagi kekuatan parti kita, merusakkan lagi kepercayaan rakyat kepada kerajaan Kelantan. Dengan hadirnya Sisa Pemecah, kita 100% kena tolak. Tetapi kalau benda ini menguntungkan kerajaan dan memberi kebersihan, dan rakyat akan bercakap apabila Sisa Pemecah masuk, kampung kita sudah tidak perubahan, lokal-lokal kita sudah bersih, air mengalir dengan begitu itu, nyamuk-nyamuk tak ada bertakun, cucu sulung tidak komplain. Cucu sulung tidak komplain dalam Facebook, jalan di apa dia ni? Rumah dia Tok Semian ni tak ada lagi dah nyamuk-nyamuk air kotor. Bermakna kita tak payah terima dah lah. Tapi kalau kita menghadapi masalah 2-3 hari lepas ada orang lain dalam Facebook, pagi ada orang pergi sapa satu pokok tu, jadi beratus pokok tu. Tengah hari PKP yang bersih, pukul 5 ada pula sapa. Jadi benda-benda ni kita kena atasi. Jadi kalau kita boleh atasi dengan kemampuan kita ada, saya yakin kita tak perlu terima Akta Perbadanan Sisa Pemecah. Tapi kalau kita rasa bacok pantai yang tidak bersih kerana tak cukup pitih, tak cukup wan, tapi kalau dengan Sisa Pemecah kita terima, pantai pajak akan jadi lebih permat, bersih, pelacur-pelacur mari. Tapi jangan iklan dia, cerita tak boleh bagi kita. Tapi kalau bacok, orang panggil kata tempat pelancongan yang bersih dan segar, maka kita terima lah. Jadi kalau kita nak memikir masalah kalau kita terima ni, rakyat kita kena yang bekerja, ada tempat kerja, ada siapa bagi tahu saya, bagaimana dengan pekerja. Lepas pada ni, ke mana pekerja-pekerja sementara ni? Lalu ni dia boleh gaji balik mengata lepas pada ni. Itu PBT kena berbincang lah. Bagaimana bekas-bekas pekerja boleh serak, kata boleh serak, boleh itu. Lepas tu pekerja-pekerja sendiri, dengan nak datangnya Akta Sisa Pemecah ni, pekerja-pekerja PBT yang sudah ada ni, bagaimana? Adakah gaji 900 tu akan jadi 850? Ataupun tak ada apa-apa perkembangan. Tapi kalau nasib tu dengan Alam Flora mari dengan PBT kita terima, kalau gaji dari 1,003 akan jadi 2,003, apa tak bolehnya? Jadi benda-benda ni kita kena kaji lah.
Bukan kata kita saya nak suki, kita pun kena berhati-hati. Kerajaan pusat ni pun ada sepelek juga. Kena berhati-hati, ya, tahulah. Tapi kita kena berhati-hati dari segi keuntungan jangka panjang. Laku mana. Dan kita, satunya, kita kena menentukan dengan datanya Akta Perbadanan Akta Sisa Pekerja ini, kalau merusakkan, boleh meruntuhkan kerajaan kita, 1000% kita jangan terima. Kita kena tolak. Ahli-ahli Majlis Perbahanan Raya ke, ahli-ahli PBT mana, kena royak, kena buat keputusan, kena tolak. Jangan terima. Tapi kalau benda ni boleh menguntungkan kita dari segi perkhidmatan ke apa-apa ni, hanyalah ni ya, kita kena lihat dari sudut bagaimana kerajaan nak menangani isu-isu sebegini. Dan kita sebagai Facebooker, nak minta supaya jangan waktu berisu kes ni, pemimpin ni kita attack pribadi pemimpin. Kita kena menulis dengan fakta bahawasanya apa yang akan berlaku. Jangan kita ambil ikut menulis kat kena tak jawatan ni, sikit-sikit suruh berhenti, sikit-sikit suruh berhenti ni apa hal ni. Terima kasih Malam Presiden Kabinet ya. Dan saya kira malam ni satu combination YDP dan TYDP amat kuat combination mereka ni untuk seolah-olah PAS Kota Baru sedang menentang kelab penyokong kerajaan di Kelantan je. Tapi kedua-dua belah pihak ni rasa saya kira adalah penyokong PAS Kelantan, sebab kerajaan dan PAS saya meletakkan dua organisasi yang berbeza. Jadi seterusnya saya akan buka soalan kepada floor, tapi kita pun dah tak ada masa panjang, mungkin dalam 20 minit lagi kita akan siap selesaikan forum kita pada malam ini. Dan pada Facebooker dan blogger yang hadir pada malam ini, saya kira apa yang dinasihatkan oleh Timbalan Presiden sekejap tadi adalah kita boleh dengar, tapi untuk kita nak pakai dan menentukan itu terpulang kepada kita. Jangan ikat diri kita untuk menyatakan sesuatu yang kita rasa benar. Seperti kata Datuk Taki, kerajaan tak patut ikat diri dengan sesuatu yang merugikan kita. So saya persilakan kalau ada ahli-ahli yang hadir pada malam ini untuk bertanya soalan kepada ahli-ahli, ketiga-tiga ahli panel kita. Silakan. Belok. Jalan yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Ahli Parlimen Kota Baru dan juga bekas Ketua Kerajaan Negeri Selangor dan juga Timbalan Kelab Penyokong Kerajaan Negeri Kelantan. Saya tertarik dengan akta ni satu je saya nak ikut bahasa kampung lah, pakai muda. Sekarang wujudnya akta sisa pepecah ni berat sebelah tu. Saya ingat sebelah lagi saya ingat dah. Sebab dia terkandung dalam Section 61, 62. Tak. Bagaimana yang saya disebut tadi, bahawasanya kalau yang perengasi tadi, sekiranya cas yang ditetapkan oleh Perbadanan Sisa Pepecah ni tidak dibayar oleh seseorang, tak kira lah kerajaan tempatan ke, ataupun kerajaan negeri ke, ataupun individu ke, dia boleh didenda sehingga RM50,000 dan juga dia juga dicas sebanyak RM50 sehari kalau tak bayar sehari. Maknanya
Kalau kita wujud perjanjian lain dengan alam flora, aku tak kira lah alam flora kok. Syarikat mana-mana kok. Kalau rujuk balik ke akta yang diwujudkan, akta yang sebagaimana yang ditahu oleh Yang Berhormat kita tadi, tak boleh hubung ke akta ni. Kecuali dengan petas semula di parlimen, kena majoriti 2/3 kok. Bukan simple majoriti. Jadi apa yang kita kerajaan negeri, amba minta melalui timbalan kelabnya kok. Goyak kerajaan negeri tak usah terima lah. Barang beras peluh kalau. Tak perlu bincang. Salah tak ada. Di mana? Dia siapa lah orang salah Dia salah denda tu pada orang awak salah. Dia kata awak salah, tak payah denda lah. Seterusnya soalan-soalan daripada orang lain pula. Silakan jika ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada soalan. Cuma saya nak bagi tahu perasaan saya lah. Terima kasih lah kerana bagi penerangan tadi. Saya baru tahu. Rupanya ada 2 perkara. Satu, penyerahan kuasa. Satu lagi, pengurusan sistem pekerja. Saya tak setuju lah berkenaan dengan penyerahan kuasa tu. Pasal kita sampai turun di jalan raya, balik jauh-jauh nak bagi undi kerana nak dapatkan kuasa. Bila dah dapat Tak setuju dengan akta. tak setuju, dia pakai akta. Kita dah letih-letih lawan politik nak dapatkan kuasa. Bila dapat kuasa nak bagi kuasa. Baik saya tengok akal boleh pada awal. Itu yang pertama So yang ni not negotiable. Saya harap Datuk Taki dan juga Datuk Wan Rahim kalau boleh jumpa exco tu biar tepuk meja sikit. Saya harap sangat Datuk Wan Rahim kalau tepuk meja tu biar pecah meja. No way. Bagi esko lah, dialog dengan esko. Esko tak ada. Kalau ada esko ni ada 3,000. Itu yang pertama, not negotiable in any way. Yang kedua berkenaan dengan pengurusan. Saya tengok kerajaan negeri tak ada duit. Lepas tu pemimpin tu berceramah siang malam. Dulu saudara Mak Pelik minta saya telefon 3 orang pemimpin pemuda. Soalan. Tak baikkan. Soalan. Soalan saya macam mana nak tarik duit masuk ke negeri supaya dia dapat duit, dapat urus sistem pekerjaan dengan lebih baik lagi. Itu that's the main problem here. Terima kasih. Silakan. Saya setujulah supaya kita berjuang nak dapat kuasa, tiba-tiba kuasa tu kita ikut dia. Mana boleh. Kita setujulah kalau kuasa tu kita ikut dia. Soalan ni kuasa tu bukan kuasa kerajaan negeri kita ikut dia. Kuasa pengurusan kita ikut dia. Kuasa kena bui dah kita nak orang. Pertama yang keduanya mana masalah gue nak suatu pemeja tu. Pemeja lah ke mana, kita boleh kira lah. Jadi, nak pemeja sama buat kita, kan tu balas semua apa. Dengan UMNO kita menaku, dengan sama buat kita, pemeja. Itu kena ubah sikit masalah tu. Terima kasih kepada kedua-dua sahabat kita tadi yang mengukakan pandangan walaupun dia tak kata soalan. Tapi saya rasa ada persoalan. Walau tak ada soalan, ada persoalan yang boleh sedikit saya jelaskan. Sedikit pengalaman saya dulu. Kita bincang dengan alam flora ni. Sampai ke peringkat saya ditanya. Okey, kalau seekor lembu mati depan rumah saya, alam flora dia ambil, adakah saya kena charge? Berapa charge? You better explain, you better specify. Berapa? Sebab kuasa menteri ni, menteri yang akan menentukan. Sekali kita nak menteri nak charge berapa itu. Masuk dalam agreement. Satu tempoh, satu jadual. Alih sampah depan rumah, jenis sampah macam mana, sisa pepejar ke, apa ni, sisa organik ke, sisa apa. Kalau katakan lori bawa
bawa sampah, bawa satu benda lah, satu benda pasir ke apa, lalu depan rumah saya, kotor depan rumah saya, adakah saya kena charge? Itu charge fee levy yang dikenakan kepada PBT pun sama juga. Berapa PBT kena bayar? Sangat luas. Sangat luas benda ni. Kalau nak fikir macam tu, saya rasa siapa bela pun dia takkan setuju. Sebab dia tak akan tetapkan sekarang ni. Sebelum sign agreement dia tak akan tetap. Once kita sign, kuasa yang umum, general power yang diberi pada menteri itu, dia boleh impose bila-bila masa tanpa kita boleh sekat kan. Dan bila kita tak bayar, walaupun charge tu kita tak setuju, kita tak bayar, bila perkhidmatan diberikan kepada kita, maka kita kena penalty yang tadi. Dan kalau kita tengok dalam akta ni juga, satu general penalty umum, disebut sini penalty umum, mana-mana kesalahan di bawah akta ini, penalti umum ni maknanya dia boleh kenakan kepada kita apabila apa-apa kesalahan dilakukan di bawah ni. Section 107 penalti am. Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah akta ini yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata, boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Jadi yang tadi ni, kesalahan-kesalahan yang tak bayar charge, tak bayar fee tu, dia ada dah. Kalau tak bayar, boleh denda sampai RM5,000 dan RM50 setiap hari-hari yang dia tak bayar. Katakanlah 1 bulan 1 2013 tu dia didenda bayar RM5,000. 2 hari bulan dia tak bayar, naik RM50. 3 hari bulan tak bayar, naik RM50. Itu maksud akta ni. Dan dalam akta ni tadi sebut 107, kalau kesalahan tu tidak ditetapkan hukumannya, maka dia boleh pergi, mahkamah boleh hukum sampai RM10,000 dan boleh dipenjara atau boleh kedua-dua sekali. So, apa lagi hak pada kita? Kesimpulannya Saudara Pengerusi, kalau saya tak suka kuasa dengan alam flora. Kuasa kita dengan alam flora. Walaupun kuasa kita ni lemah, tapi nak tukar dengan alam flora yang belum tentu lagi beri kebaikan pada kita. Kalau tak ada contoh tak apa, Selangor ada contoh, Perak ada contoh, di Perlis ada contoh, banyak dah contoh perswastaan yang gagal. Jadi kalau nak masuk juga perswastaan ini, we must be very careful, very thorough. Negotiation ke, tapi sahabat kita kata tadi non-negotiable. No way. Kita terbuka sikit sebagai kerajaan. Kita berunding. Kalau tak memenuhi kehendak kita, jangan sekali-kali terima. Itu poin saya lah. Terima kasih. Dua ada. Masih hangat. Jangan. Makin hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bersama ketiga-tiga ahli panel dan saudara menolak kita. Saya tertarik dengan isu pasal alam flora. Jadi kesimpulan saya adalah semuanya tak setuju. Hari ini tak setuju, semuanya tak setuju. Cuma kita tak bersetuju pun, langkah kita tak setuju itu apa yang kita mahu. Saya nak tanya soalan ini kepada Timbalan Presiden KPKK. Sebagai kita menyokong kerajaan, apakah langkah kita untuk membantu kerajaan dalam isu? Kalau kita setakat duk main dekat Facebook, saya rasa benda ni tak mana. Walaupun sekarang ni Facebook boleh jadi viral kepada kerajaan, tapi kita minta KPKK juga memainkan peranan untuk membantu kerajaan. Dari segi contoh dalam isu alam flora, saya kata mungkin maklumat yang banyak, yang tepat, KPKK boleh main peranan. Contohnya kita buat survey dari segi masyarakat yang melibatkan PBT, 2 PBT, Kota Baru dan Bachok,
dalam lingkup yang sempit mungkin lagi mudah. Kita buat survey. Lepas tu kita turun ke bawah. Macam contoh program malam ni. Hanya segelintir sahaja yang tahu. Mungkin ada di kalangan kita ada di YB orang-orang yang dah tahu masalah ni. Tetapi rakyat di bawah tahu kata masalah dalam flora. Rakyat kejut dah lori dalam flora masuk. Hak Cina main mana pula. Tak tahu. Kalau bahasa apa kita kata dah. Ni lori mana? Mari lori kepala jatuh. Ni mari hak baru sikit. Ni hak mana? Itulah kita peranan, saya rasa KPKK bermain peranan untuk menjelaskan kepada grassroots. Kerajaan hari ini nak pergi memakai akta ini ke lagu mana. Maksud saya, program seumpama ini kita boleh turun ke bawah, memberi penerangan. Anjurlah KPKK kalau nak buat ke, Cakna Yuti kalau nak buat, tak ada masalah. Semua sebab nak menyokong kerajaan. Sebab kita belum kelak penyokong kerajaan. Tapi kalau masing-masing duk cari tak jumpa cari, tak selesai. Kalau ada hak malam ni ada ni. Kalau kita macam dari UT tu, dia bila presiden apa aku tembok kau ya. Pas ngatinya. Kita bukan kadang baca pelik apa yang dia suatu pada gapo. Itu. Kan benda lagi ni lah sama ada. Kita tak sih kadang-kadang persen kita tak apa sedap. KPKK kalau persen minta jauh lah kan. Jadi ahli-ahli pun minta tolong tenang lah dengan Timbalan Presiden yang timbul. Sepatutnya kita Cakna Yuti ni menjadi viral pada kajian. Mendesak kerana menambah baik, memberi tekanan kepada kajian. Contoh, apa kajian nak terima ni? Apa kajian nak terima isu akta ni, alhamdulillah apa kajian nak terima? KPKK lah main peranan. Jangan ada tengok tu pak, tak jawab dan macam. Mana sudah pakar. Biar ada kelah kita. Allah. Jadi soalan setakat mana dalam KPKK dalam isu ni peranan KPKK sendiri. Selain daripada hal malam ni lah. Ada survey dah tu, ada kajian dah tu, ada maklumat. Sebab nampak biasa bila dia Muhammad Al-Tahki sebut hari tu, akta tu pak, saudara orang ni tu, nampak nyanyi sikit hari. Nampak macam kau tak tahu. Allah. Ya. Okey, nama Sabri ini dia dulu. Presiden Cakna Yuti. Cakna Yuti ni kita bebas. Orang ada, orang Pak ada, orang Tiga ada, orang kita baca ada. Saya mau ngomong lah nak ngomong siapa. Saya mau nak suruh mak aku berhenti jadi berhenti besar pun dah gila. Saya mau nak jarah ibu belajar terajik lah. Itu Cakna Yuti. Semua orang tahu. Kita terbuka. Cakna Yuti ni presiden dia tu dia jangan main-main je. Pasal kita transparent. Atas tu. KPKK ni kelak penyokong kajian. Jadi loninya kajian menyokong akta siswa jadi no diterima. Saya sebagai Timbalan Presiden kajian saya menyokong. Bukan saya tak sokong. Saya sokong kajian menerima akta siswa jadi. Dengan alasan-alasan saya cakap tadi. Tetapi apabila ya bawa kita yang mahir dengan undang-undang, yang tahu masalah akta ni, muka dia je menurut dia parlimen dia tahu. Maka saya bersetuju supaya perjanjian-perjanjian itu diperdetailkan. Sekarang ni yang mau dapat malunya pokok sisa bekerja dengan Al-Farad sudah hantar kepada Kajian Negeri draft perjanjian itu. Jadi terpulang pada yang lagi mana nak tambah, mana nak bagi, mana nak buat, mana nak masuk ke mana. Jadi benda ni ahli majlis juga main peranan. Ahli majlis PBT ni patut turun kapal royak dah. Kalau ahli majlis PBT ni tak setuju belaka, kalau ESCO setuju, kita kena pergi atas jalan raya, suruh rakyat tubik pecah kajian negeri ni. Rakyat tak sih kajian negeri nak macam mana? Kena buat supaya buat pasal 77 dulu lah. Keruh rakyat tubik.
Jadi kalau kita ahli majlis, dalam majlis setuju, lepas tu tiba-tiba kita tak setuju, sosek-sosek pula, jadilah ke mana kajian awak keputusan? KPKK, setakat KPKK ni, setakat kecek orang ni, KPKK tak ada duit, nak buat tiap-tiap, nak suporkan. Betul, awak setuju. Kalau KPKK ni boleh buat program beri penerangan, biar rakyat faham. Itu Presiden KPKK, Abejak. Ambo juga orang jahat. Abejak boleh balok, Ambo tak boleh ke satu, kata. Balok juga kamu. Lambu pun Ambo juga lambu mah. Jadi apabila Ambo menyokong apa yang kajian nak bawa, nak menyokong, nak sign dengan atas saya kata berapa sen boleh. Komisen pula. Jadi semua tak kena Ambo nama Sabri. Komisen. Sedang ke, hak jadi kata Ambo boleh komisen tu. Mana dia tak boleh tu, nak lipu sama lah. Nak komisen juga. Jika jangan kita ambil benda-benda tu sebagai serius. Jadi law ni kita nak fikirnya apa keuntungan kepada kajian negeri dan rakyat, apa rugi kepada kajian negeri dan rakyat. Itu yang kena fikir. Ahli majlis PPT kena fikir, ahli parti kena fikir, ahli kajian kena fikir. Dan apabila kajian sudah buat keputusan, kita ada kajian, kena sokong dah kajiannya. Dah kajian buat keputusan, kita tak sambung lagi kan? Mau tak ada bersatu lah, kita akan berdokong kajian supaya orang usaha kata kita tak siwi puasa kan? Kita tak siwi puasa, tapi kita kena tengok puasa tu kita suruh pula-pula kalau ke mana. Jadi yang bawa sudah ada. Dari segi prinsipnya kita tidak kompromi. Dari segi prinsip, tapi kalau benda tu boleh menyelami apa kehendak kerajaan dan rakyat, dia berpihak pada kerajaan dan rakyat, kita kena terima. Apa kita terima? Pasal kita ada masalah. Saya rasa kerajaan ada masalah dengan PBBT seluruh negeri Kelantan. Masalah pentadbiran PBT. Kalau kerajaan tak ada masalah serupa negeri Selangor, yang BT bilion-bilion ada, kerajaan tak perlu fikir masalah PBT. Dan ni puan nak rakyat, kalau bekas YB, saudara Ronnie Liu boleh balik ke Selangor, suruh Selangor bui 200 juta setahun negeri Kelantan, kita tak sesat akta PBT ni. Orang 200 juta tiada tahu. Kita tak sesat, kita dengar berlaku apa dia nak rakyat kita. Jadi itu masalah yang kita kena hadapi. Bahawasanya keuntungan tu, kalau orang buat tu, kalau misalnya benda okey, PBT akta sistem pecahan mari merutuh kerajaan negeri kita, no way. So lagi mana ya? Lo ni orang dia kecek pasal Al-Flora. Sikit-sikit Al-Flora. Al-Flora ni sebenarnya pasal dia kontrak dengan kerajaan pusat. Kalau dia tukar nama tak jadi Al-Flora aja, jadi Flora Al pula. Apa kita tak say ke Al-Flora atau kita tak say terima akta tu? Al-Flora semua tak pakai. Al-Flora ni betul dia kontrak orang mari. Tapi kalau misalnya kita kata Al-Flora servis tak baik, kita pun kayak kayaknya, I know akta tapi I tak say Al-Flora. Malah kalau dia tak boleh bilang, kita tak terima lah. Pasal kita tahu rekod Al-Flora tak baik. Walaupun Putrajaya tu bersih first class orang akad tangan pasal khidmat Al-Flora, tapi di Selangor Al-Flora tunjuk rekod yang tidak baik. Apa kita itu? Selangor tak ada apa Kelantan, go Kelantan orang kata. Dah. Tapi kita kena menghayati semua, tengok dari segi perspektif yang mana boleh memberi keuntungan kita. Itu yang pada saya. Kepada sayanya, apabila benda tutup, kita kena orang panggil belembut. Kalau benda tu tak utuh, kita akan panggil tak apa. Terima kasih. Kejap, saya nak respon kepada Haji Sobri. Dan mungkin saya nak tanya lah. Tadi Ketua Haji sebut kata KPKK sokong kerajaan sekarang ni kerana kerajaan terima akta ni. Tapi hakikatnya kerajaan tak terima lagi. Kerajaan perlu terima. Dan dalam mesyuarat parti kita bangkitkan, kerajaan parti buat keputusan bahawa proses penerimaan akta ni perlu dimulakan balik daripada bawah. Kita kerajaan negeri nak buat apa pun bincang baik kat parti dulu.
pekat parti, pekat perhubungan, lepas tu bincang dengan wakil rakyat, bincang dengan ahli-ahli majlis, barulah bawa kepada Exco, barulah Exco boleh endorse benda ni. So sekarang ni kalau kerajaan tak dulu lagi, tak sokong. Kalau kerajaan tak dulu, saya tak sokong lah. Kalau saya pendukung kerajaan. Kalau kerajaan tak, kau lah saya, kerajaan tu sokong, saya tak sebagai sokong. Tak. Sebenarnya masalah lainnya saya kata pasal IMO tu, pasal dari segi agreement je tak saingnya. Konsep tu IMO tu bawa mari boleh pergi meeting itu IMO lah pada dasarnya. Tapi pendetailan tu tak buat lagi, pendetailan agreement tu tak saing lagi. Mana dari segi agreement tak saing. Tapi penerimaan konsep akta tu saya rasa sudah, pasal sudah ada perundingan. Gimai. Kalau misalnya tak kena, suruh apa bakal nanti mari ya? Ha? Tu. Timur konsep lah. Alam Flora ni dia rasuah Raja Negeri Kelantan ke dia buat promosi? Apa dia? Alam Flora ni dia bagi rasuah pada Raja Negeri Kelantan ke dia buat promosi ke dia mari masa 2 minggu masa raya. Tak kena tanya ahli majlis PKP. Pengerusi, saya ada reminder. Reminder nombor 1, bayangkan you sudah beri kuasa kepada Alam Flora. Kalaulah musim pemilihan raya, dia buat sabotage, what can you do? What can you do? Itu satu. Sebab bila saya mau sangat nak tentang Alam Flora keluar, kerana saya takut pada musim pilihan raya dia sabotaj sama kita. Dia boleh, sebab semua di bawah dia. Bila kita ambil alih pada masa itu, dia memang ada sabotaj. Sehingga kita punya tauke sampah semua PPT, semua YTP tak boleh tidur, tak boleh ambil cuti 1 bulan, 2 bulan, tak boleh ambil cuti. Nombor 1. Nombor 2, tadi ada kawan kata itu kita balik undi untuk kerajaan negeri, tapi kuasa beri kepada orang lain pula, lagi baik tak mau undi. Itu penting tau. Sebab psychologically, kalau you ada satu kerajaan, you sudah pegang kuasa, you sudah uruskan dengan kuasa sendiri. Tiba-tiba federal kata ada satu akta, ada umpan, you beri kuasa kepada dia. Macam seolah-olah you sendiri mengaku you lemah tau. You sendiri mengaku you tak boleh pegang kuasa itu, tak boleh jalankan tugas itu. Psychologically, politically saya rasa kena fikir betul-betul lah. Okey, terima kasih. Itu reminder lah saya. Apakah saudara Ranidiu beranggapan Akta 672 ini ditentukan adalah satu senjata kerajaan pusat untuk menawar seluruh negeri di Malaysia? Saya rasa senarai negeri itu sangat jelas. Core business untuk kerajaan tempatan pun sangat jelas. Dan traditionally rakyat di luar pun tahu ini kerajaan tempatan. Tapi kalau you sudah bagi kontraktor, rakyat tak tahu. Bila dia marah, dia bukan marah kontraktor, dia marah ahli majlis, dia marah kerajaan tempatan. Dia barisan hadapan pun barisan harapan rakyat. Itu PPT. Itu kena jaga sikit tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nur Syakir. Sebelum saya mulakan ucapan saya ataupun perbahasan saya mulakan dengan tagline, kalau pengurusan sosiologi ini tidak membutuhkan PBT, mengapa swasta macam Alam Flora sangat berminat, seolah-olah dia nampak lubuk emas di situ. Jadi saudara pengurusi di panel dan juga hadirin-hadirat yang saya kasihi, sebagai bekas seseorang yang pernah mengalami perswastaan dan saya terlibat dalam penyerang kuasa elektrik iaitu IPP, jadi saya terlibat dalam bahagian services iaitu O&M.
Dan apabila kami diberi, kita kata, satu tugasan ataupun satu cabaran untuk kata-kata apa, melihat relook balik the way we operate MNP, kita bagi kepada kumpulan saya bagi kepada saya 10 years, 10 tahun, untuk pastikan bahawa selepas 10 tahun kita make a difference. Kita lebih daripada yang sebelum itu. Dan sebelum pun kita sampai 10 tahun, alhamdulillah, tahun 8 dan 9 kita telah pun melangkah keluar negara, iaitu ke Qatar, ke Jordan dan sebagainya, untuk mengambil, untuk memberi services sebagaimana yang kita lakukan di IPP Malaysia. Kita tak nak terlibat IPP sini, cuma saya nak cerita experience saya, kan jadi satu isu lain pula. Jadi apa Ambo nak banyak sini je lah. Ambo lihat pengurusan sistem ini sebenarnya satu services. Dan kita pun dah berpuluh-puluh tahun, kalau di Kelantan ni dah 30 tahun. Kita hampir-hampir telah kata buat benda yang sama. Tapi kenapa kita tidak ada peningkatan? Sepatutnya kita lah lebih arif daripada AF, Alam Flora, untuk membuat kerja pengurusan sistem, tapi kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak di 10 tahun lepas tu kita pula buat services untuk negeri lain, export our services, why not? Kenapa tidak berlaku satu jam pun? Dan kalau boleh bukan saja di negeri Malaysia, di luar negara pula. Jadi itulah pada awalnya pandangan saya yang saya rasa boleh kita lakukan di NDKB utamanya. Contohlah tu kan. So saya nampak bahawasanya kalau diberi peluang dan juga kita kata senario yang betul, kita mampu buat tu. Lepas tu Amos setuju bahawasanya macam Datuk Taki Goyak ni, kalau PPSDA boleh beri additional top up kepada AF, kenapa kita tidak beri kepada PBT untuk buat kerja yang sama? Okey, sebab PBT kerajaan negeri tu. So Amos nak cari sini kalau panel setuju lah, para panel setuju. Dan saya pun telah wayak benda ni kepada Exco secara sideline lah, bahawasanya kalaulah kita nak proceed, saya hanya boleh terima kalau kita in control. Bermakna GSC kita, government company kita, sama ada bawah bawah PNB kita, bawah SDC kita, menjadi Alam Flora. Kalau Alam Flora tu rasa dia ada technical expertise, masa kami itu dia baru berapa tahun, kita berapa puluh tahun. Pak boleh nak compare pun antara orang kata Apple dengan 5, kan? Jadi kalau lah kita PBT, bukan PBT, kalau SDC ataupun GLC kita boleh ambil lesen, dan saya rasa tak salah ambil lesen, siapa-siapa boleh ambil lesen dengan PPSPA. Dan lesen itu diberikan kepada entiti kita yang boleh kontrol. Kalau Alam Flora no, juga ambil lah 10% or 50%, don't mind. Tapi kita in control. Apakah panel setuju dengan cadangan itu? Akta 672 tu, kita boleh buat addendum lah. Kalau nak pergi ke parlimen balik, mungkin memerlukan two-third majority. Tapi kita boleh buat addendum ataupun exit clause. Tetapi kalau kita in control, apa kita takut? Itulah pendapat saya, dan saya tak tahu pendapat panel lah, kalau boleh. Mesti saya nak respon dulu lah. Sebenarnya isu ni bukan isu baru. Kita apabila kita pergi mesyuarat, dia panggil satu mesyuarat peringkat tertinggi lah, PBT ni, mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan. Pengurusi dia Timbalan Perdana Menteri. Biasanya ahlinya Menteri Besar lah. Kebetulan saya dulu Menteri Besar minta saya pergi. Saudara Roni mungkin MB sendiri pergi, MB Selangor sendiri pergi. Kita dah bangkitkan. Kenapa 3 ni saja? Why only these 3 concession holder ini saja diberi? Kenapa kerajaan negeri tidak diberikan kuasa untuk lantik syarikat konsesi? Kemudian kalau nak kena top up lah kepada yang tu. Memang tak akan diterima. Dia 3 ni saja, 3 company ini saja. Kecuali lah sebagaimana yang dibuat oleh Selangor. Selangor terminate Alam Flora, tarik balik penerimaan Akta 672. Sekarang ni setiap PBT di Selangor dia nanti independent contractor sendiri. Tapi Selangor tak ada masalah lah, sebab Selangor ada duit. Tapi kalau kita nak buat sekarang ni, kita nak latih independent contractor, takut kita tak mampu nak bayar. Sebab itulah kita remain dengan PBT kita. Dan yang keduanya, masalah nak compare dengan IPP itu tak boleh lah. Sebab kita ni government, rasuah sikit. Kok kita ni nak teruja, excited dengan offer dia ni, mungkin kita terima.
Tapi saya nak jelaskan sekali lagi lah kepada Tuan Haji Sapri bahawa Kerajaan Kelantan, sefaham saya, melalui saluran parti kita mesyuarat, Kerajaan Kelantan belum lagi terima akta. Kalaupun terima akta ni, kerana dia satu akta, kita belum lagi terima pelaksanaan akta ni. The implementation of the act is yet to be accepted by the government. Memang kita tak terima. Itu hakikat. Cuma apa ni saya difahamkan statement yang Muhammad Esko tu dimanipulate oleh Akbar dan kita minta dia betulkan balik. Dia kata pada dasarnya kita terima, kerajaan terima akta ini tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat terperinci dalam tripartite agreement. Pada dasarnya, tapi dia beritahu kerajaan negeri telah terima alam flora. Itu yang sebenarnya berlaku. Dari sudut parti PAS Kelantan pula macam mana Datuk? Adakah PAS Kelantan sebab benda ni dah mengambil masa yang lama, bukan alam flora isu ini sebelum PRU 13 lagi benda ni berlaku. Dari sudut penerimaan pihak PAS Kelantan bagaimana? Saya boleh sebut ini Tuan Pengerusi. Dia parti, terutama dalam konteks kita di Kelantan. Apa-apa dasar yang nak dibuat oleh kerajaan mesti rujuk kepada parti. Dan perkara ini sudah lama dirujuk kepada parti. Tetapi dari segi perundingan kerajaan dengan alam flora ni still pending. Tak selesai lagi ni. Due diligence pun baru siap. Zaman saya dulu buat baru siap. Belum dibentang pada ahli majlis. Ahli majlis tak tengok lagi pun. Kemudian syarat-syarat terperinci tu dia masih belum bagi lagi agreement pada kita. So, bagi pihak parti, kita kena tengok semua tu. That's why keputusan parti kita, kita minta pihak kerajaan supaya table balik kepada kita ni, di peringkat parti ni. Parti ni bukan orang parti saja, ahli majlis pun parti. Kita ada lajnah politik, kita ada Dewan Harian, kita ada perhubungan, kita ada kelab penyokong kerajaan BBC. Kemudian mungkin KPKK sendiri akan diajak berbincang dan kita bentangkan benda ni. Barulah kerajaan boleh buat keputusan atas dasar parti menguasai kerajaan, bukan kerajaan menguasai parti. Itu konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Soalan ini sudah setuju pada Muhammad lagi. Kita tengok dalam yang disetujui dengan alam flora termasuk PKP dan juga Bancuk. Adakah dalam perkara yang Mak Datuk benda ni diutamakan? Sebabnya kalau kita fikir Mak boleh tak masuk. Misalnya gandingnya Kota Baru dengan Jeli ataupun Dabo. Mana dia orang tak tahu asing langsung. Kalau betul-betul akta net 7 ni banyak alam flora ni nak diterima bagikan kepada PBT. Mesti saya tak boleh nak jawab kenapa kerajaan pilih 2 PBT ni. Tapi kerajaan boleh buat begitu. Tapi alasan kenapa pilih 2 ni saya tak tahu. Sebabnya dari segi legalnya, setiap PBT ni dia ada entiti dia sendiri. Dia tak boleh, kita kata kerajaan Kelantan ni sign agreement dengan alam flora ni untuk semua PBT, tak boleh. MPKB dia kena sign dengan alam flora dan sign dengan alam flora, PBT dan juga perbadanan. Pergi ke Bancuk, mana dia akan Bancuk kena sign agreement dengan alam flora dengan perbadanan sisa pekerjaan. Kena 3 tu. Kalau tak sign maknanya tak terpakai pada PBT tu. Tapi alasan kenapa pilih 2 tu saya tak tahulah. Itu nak tanya kerajaan. Ada apa soalan lagi daripada Prof? Kalau tak ada, saya ingin minta ahli panel rumusan perbincangan kita pada malam ini. Tadi ada soalan katakan apa salahnya kalau negeri mengawal kuasa itu kan, lepas tu barulah fikir apa nak kena buat. Memang itu satu approach ataupun pendekatan yang barulah, thinking out of the box lah. Kalau katakan misal menang sekarang jelas, kalau kerajaan mana-mana negeri, kerajaan negeri tak mau ikut akta itu, memang you ada hak tak mau ikut. Sebab dia hak
ini memang senarai negeri. Jadi itu memang dia tak boleh paksa lah. Kerajaan pusat tak boleh paksa walaupun akta telah diluluskan di Parlimen, dia tak boleh paksa. Itu jelaslah. Jadi kalau kita think the other way ya, kita tak mau cara sekarang, kita pun tak mau terima alam flora. State memang ada satu peluang, iaitu you think of something new, some new thing to do, ataupun you pegang kuasa itu, lepas tu you buat kajian, you menjemput syarikat-syarikat yang mana-mana secara tender kan, katakan you ada 13 PBD kan, altogether berapa PBD ada? Mungkin you boleh divide kepada 4 PBD, lepas tu 4 PBD lantik sesuatu syarikat melalui tender. Dengan cara itu kita boleh mempertingkatkan servis itu. Sebab kalau kita sekarang terima alam flora, akhirnya yang bayar kita juga. Bukan kita terima 672 lepas tu tukang bayar sudah jadi federal. Tidak, PBD yang bayar juga. Jadi saya tak nampak apa yang menarik dalam akta itu. Jadi mungkinlah kita boleh kaji pegang kuasa itu, cari tender ataupun apa caranya, lepas tu mempertingkatkan perkhidmatan mutu perkhidmatan di negeri Kelantan. Itu cadangan saya lah. Tak payah tergesa-gesa, tak payah, don't rush into it lah. Apa salahnya kita ambil masa sikit lagi, tinjau lagi. Saya rasa itu caralah. Terima kasih. Maksud saudara pihak kerajaan di Kelantan boleh ambil Alfora as subcon, orang boleh jadi satu syarikat yang masuk tender. Bukan semua bagi dia, tidak. Tak ada monopoli lah di sini. Tak ada monopoli. Lagi baik. Tapi cara di Selangor kita tak ada syarikat. Kita semua independent contractor. Sebab kita belum beri situ lah, pergi ke situ. Tapi di Kelantan mungkin you ada peluang buat macam tu. Sebab sekarang semua kerja you sudah buat. Cara macam you sekarang you buat, dia lain dengan Selangor. Selangor dia ada kontraktor, dia ada kontraktor. Walaupun dia ada pasukan backup, kita bagi peluang kepada setiap PBD. Kita ada 12. Setiap PBD dia ada peluang, ada kuasa untuk mengadakan pasukan sendiri dengan kompaktor sendiri semuanya. Sampai tak lebih daripada 15% lah. Sebab kita tak mau kontraktor yang ada itu hilang bisnes dan lepas itu jadi social problem lah. Sebab itu kita buat cara itu. Tetapi di Kelantan saya nampak you boleh stage by stage, you boleh melalui tender, you cari syarikat yang buat kerja itu. Itu cadangan saya. Terima kasih. Saudara Pak Haji, satu urusan. Terima kasih ada di panel, para penonton yang jawab sekalian. Saya punya kesimpulan akhirnya kita tunggulah apa keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Kerana kepada saya apa-apa saja yang diputuskan kita kena sokong. Sama ada tolak atau terima. Akta Sisa Pekerja Perbadanan yang akan dibuat keputusan merasa tak berapa lama lagi. Jadi kita pakai menentukan sikap bahawasanya kita menyokong apa yang kerajaan kita putus. Pasal kita ahli parti, kita benang berjuang dan kita melantik kerajaan. Dan apabila kerajaan kita putus, kita kena sokong supaya kerajaan kita ni mantap sehingga pilihan raya akan datang UMNO itu sendiri sudah kubur di negeri Kelantan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua di panel. Dan saya kira perbincangan kita pada malam ini memberi satu hasil dan satu manfaat kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Dan segala pertentangan dan perbincangan pendapat itu adalah
perkara biasa dalam satu majlis, dan saya ingat semua pihak boleh menerima dalam maknanya. Dan kepada Facebooker dan blogger, bagi saya kekalkan diri anda sebagaimana diri anda, walaupun apa keputusan yang akan dibuat di pihak kerajaan, sama ada menerima atau tidak akta ini, tapi kita yang sebagai orang yang berada di luar kerajaan, sebagai rakyat biasa, sepatutnya menghantarkan mesej yang jelas dari sudut pandangan kita tanpa ada apa-apa prejudis kepada mana-mana pihak. Itu saya rasa majlis kita berakhir dekat mari, sehingga kita jumpa lain kali di lain yang masa mungkin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Makanya saya aja ramai.